Hamid dah rasa meremang. Dia terus pandang penumpang tu dari cermin pandang belakang. Hamid terkejut bila tengok wajah pemuda tu. Sangat mengerikan. Mukanya hancur, berlumuran darah dan dipenuhi ulat. Hamid mengucap panjang. Dia terus pecut teksinya pulang. Dekat seminggu jugalah Hamid demam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Okey, hari ni saya akan kongsikan 5 kisah seram, dari kisah dirasuk penunggu dewan hingga kisah Hamid yang tumpangkan seorang gadis misteri masa dia lalu dekat Jalan Gombak Lama. Nak tahu kisah dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Okey, ini dia 5 random syarat pada subscriber Syarul Chapter. Terima kasih di atas sokongan anda. Kalau anda nak masuk random syarat pada video akan datang, sila like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya dah letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Kisah ni dikirim oleh Kak Aina, salah seorang kawan saya. Sebelum tu, semua nama tempat yang saya gunakan dalam cerita ni, saya guna nama samaran je. Kisah ni terjadi di Dewan J dalam daerah Selangor pada suatu petang sebelum balik pukul 5.30 petang. Supervisor pembersihan arahkan pekerjanya bersihkan di suatu bahagian dewan yang jarang digunakan untuk pengetahuan semua. Pekerja ni bukan orang Malaysia, kecuali supervisor je. Jadi ada beberapa pekerja yang mulakan kerja pembersihan dekat bahagian dewan besar tersebut. Ada suami isteri ni kerja bersama dekat tempat yang sama, kerja yang sama. Supervisor ni nama Adam arahkan Cik Yah dan kawan-kawan dia bersihkan tandas di bahagian atas dewan yang jarang digunakan. Suami Cik Yah yang bernama Jabi pun kerja sekali, ikut isteri dia dan kawan-kawan sekerjanya pergi ke tandas tu. Mereka kerjalah sambil sembang dan ada kalanya gelak ketawa macam kerja waktu pagi. Dekat tempat biasa mereka buat pembersihan, ada satu kubikel tandas ni yang pintunya tak dapat dibuka. Cik Yah nak bersihkan kubikel tu lah, tandas tu lah. Disebabkan susah nak dibuka, dia panggil suami dia, Jabi, suruh tolong bukakan. Jabi cuba buka tapi tak boleh. Setelah puas cuba buka juga, tak boleh juga nak buka-buka tu. Jabi terus tendang pintu tu dan dalam masa yang sama, Jabi nampak macam ada kelibat yang keluar dari tandas tu. Berdesup keluar pada tandas tu. Tapi waktu tu Jabi ingat cuma mainan perasaan je atau tekanan angin, sebab pintu tu memang dah lama terkunci. Dan Cik Yah pun teruskan cuci tandas tersebut. Setelah selesai kerja-kerja dalam tandas tu, hari pun dah lewat petang. Sebenarnya supervisor dah nak balik dalam masa tu, tapi dia tunggu pekerja selesai buat kerja dulu. Kemudian Cik Yah, Jabi dan kawan-kawan sekerja yang lain cepat-cepat tinggalkan tandas yang berada dalam dewan tu untuk bersiap-siap nak balik. Sebelum supervisor balik, dia dah pesan pada pekerja untuk pastikan semua lampu ditutup dan tinggalkan dewan dalam keadaan baik. Tapi masa tu supervisor perasan Cik Yah ni, dia tengok lain macamnya, tak macam biasa. Selalu Cik Yah ni nampak ceria. Masing-masing balik rumah. Rumah Cik Yah dengan Jabi ni tak jauh sangat dengan tempat kerja dia. Bila Cik Yah dengan Jabi sampai rumah, Jabi pun perasan isterinya tak macam selalu, tak ceria. Kemudian Jabi nampak Cik Yah termenung dekat dinding rumah. Bila Jabi tanya tak masak ke, Cik Yah diam je. Bila Jabi ajak solat maghrib, Cik Yah solat. Lepas solat, Cik Yah suruh suami dia hantar dia balik ke Dewan J tu balik. Jabi bersuara, kau nak buat apa pergi sana? Besok je lah.
Tak boleh, kalau tak barang aku akan diambil. Pada fikiran Jabi, mungkin isteri dia tertinggal cincin kahwin dekat sana. Tapi Jabi kata tak apa, sebab bukan ada orang dekat dewan tu. Bila Jabi cakap macam tu, Cik Yah jadi resah. Dia terus tanggalkan telekung dan bersiap nak pergi sendiri ke dewan tu. Tak sempat Jabi nak buat apa-apa, Cik Yah dah keluar. Jabi pun bekerja lah daripada belakang, pujuk isteri dia, cakap ajak naik motor. Masa Jabi tengah siap-siap salin baju tu, dia WhatsApp dulu supervisor, bagi tahu dia nak ke Dewan J sebab nak ambil barang. Kemudian dia pergi ambil motor dan bawa Cik Yah ke Dewan J tu lah. Sampai dekat Dewan, Jabi bagi tahu pengawal keselamatan dia nak ambil barang tertinggal dan suruh pengawal tu ikut sekali lah. Bila sampai depan pintu Dewan J tu, Cik Yah nak masuk tak sabar-sabar. Tapi si Jabi ni lupa bawa kunci dewan. Jabi pun telefon sepupu Cik Yah bernama Kartono yang tinggal sekali dengan mereka ni, tolong bawa kunci dewan datang ke dewan. Sementara tunggu Kartono nak sampai tu, Cik Yah ni betul-betul gelisah, tak tenang. Tak lama kemudian Kartono sampai dan serahkan kunci dewan pada Jabi. Bila Jabi buka je pintu dewan, keadaan dewan hanya sama-sama sebab ada cahaya dari lampu kecemasan tu. Cik Yah terus berlari masuk dalam dewan. Jabi suruh Kartono kejar dan pegang Cik Yah. Masa tu Jabi dah mula rasa seram. Dia nak pergi buka lampu. Suai lampu dekat belakang pentas. Kalau nak ke belakang pentas ni, dia kena lalu satu terowong kecil sebab bangunan ni 2 tingkat. Masa Jabi lalu dalam bawah terowong tu, dia nampak salah satu kerusi ada satu kelibat berwarna putih melayang dengan cukup laju. Jabi terkejut, tapi dia teruskan juga ke belakang pentas tu. Bila sampai belakang pentas tu pula ada tirai. Dalam sama-sama cahaya tu, Jabi nampak ada satu kelibat berwarna hitam, mata merah. Cepat-cepat Jabi on suis lampu. Kelibat tu terus gaib. Jabi terus meremang. Bila keadaan dewan dah terang, Kartono bawa Cik Yah ke tandas yang Cik Yah Cik Yah bersihkan petang tadi lah. Tapi barang tu dah tak ada. Tak tahu apa barang sebenarnya. Kemudian Kartono bawa Cik Yah duduk dekat pentas. Tiba-tiba Cik Yah meronta-ronta sambil cakap dah hilang dah barang dia. Kebetulan pengawal keselamatan tu ada bawa minyak kasturi kijang. Bila tengok Cik Yah dah macam orang kena rasuk, pengawal tu bagi minyak kasturi kijang tu pada Jabi. Disuruh Jabi sapu dekat tapak tangan dan bagi Cik Yah hidu. Tapi Cik Yah tak nak hidu. Jabi paksa juga, suruh Cik Yah hidu lah. Mereka baca selawat ramai-ramai. Akhirnya Cik Yah hidu minyak tu. Bila Cik Yah hidu je minyak kasturi kijang tu, terus dia muntah. 3 kali dia muntah, tapi muntah angin je lah. Lepas Cik Yah habis muntah, dia terus pingsan. Kemudian pengawal keselamatan tu pergi ambil air mineral dan baca doa. Lepas baca doa tu, dia renjis air ke muka Cik Yah. Cik Yah terus tersedar. Bila Cik Yah tersedar je, dia bersuara, aku buat apa dekat sini? Alhamdulillah Cik Yah dah pulih. Bila semua dah reda, Jabi minta tolong Kartono bawa Cik Yah keluar dewan dulu. Dia nak tutup lah suis lampu balik. Masa Jabi lalu dekat bawah terowong tu balik, Jabi nampak satu lembaga besar, tinggi, rambut kusut masai, mata berwarna merah, tengah duduk bertinggi atas besi sambil perhati ke arah dia. Jabi terus berlari keluar dari dewan dan minta tolong pengawal keselamatan temankan dia pergi tutup lampu dewan. Pengawal pun temankan Jabi tutup lampu. Alhamdulillah, tak ada apa-apa yang berlaku. Kemudian Jabi, Cik Yah dan Kartono balik ke rumah. Dalam pukul 11 malam tu, baru supervisor balas WhatsApp si Jabi. Jabi WhatsApp balik. Dia cakap besok nanti dia ceritakan balik apa yang berlaku. Besoknya Jabi ceritalah pada supervisor apa yang terjadi dan supervisor nasihatkan jangan suka sangat masa buat kerja tu, lebih-lebih lagi dekat tempat yang mereka jarang pergi. Baca doa dulu sebelum buat apa-apa. Pengalaman misteri kedua ni terjadi kepada Aziz yang baru berpindah rumah ke rumah baru. Rumah lelong tu memang cantik. Rumah teres 2 tingkat yang telah diubah suai rumah kondelot dengan ciri-ciri moden klasik, nampak eksklusif. Aziz tinggal bersama isterinya bernama Anissa dan satu-satunya anak perempuan mereka bernama Anis yang berusia 6 tahun. Aziz ambil cuti seminggu nak uruskan perpindahan ke rumah baru tu. Set televisyen, sofa, meja makan, almari dan macam-macam lagi semua je dia bawa berpindah. Minggu yang sungguh memenatkan buat Aziz. Dalam rumah tu ada bilik store. Dalam bilik store tu pula ada patung teddy bear besar berwarna merah jambu. Disebabkan Anis tak ada adik-beradik yang lain, jadi patung teddy bear tu dipeluknya dan dibawa main setiap hari. Setiap malam patung tu lah yang jadi teman tidur si Anis. Tak heran lah sebab kanak-kanak memang
macam tu, suka anak patung. Tapi Aziz dengan isterinya rasa pelik lah tengok anak mereka. Sebab sebelum ni Anis tak suka main dengan anak patung teddy bear. Mereka pernah hadiahkan Anis patung teddy bear masa hari kelahirannya yang ke-5, tapi Anis tak suka. Dia suka anak patung Barbie doll. Tapi sejak pindah ke rumah baru ni, dia dah tak main dengan patung Barbie dia lagi. Asyik main dengan patung teddy bear je. Sebulan selepas berpindah, Aziz mula rasa ada sesuatu tau yang tak kena dengan rumah dia. Macam-macam perkara aneh mula dirasakan. Satu malam tu, masa dia tengah tengok bola dekat ruang tamu, Aziz terdengar suara kanak-kanak menangis teresak-esak dari arah bilik stor. Jelas sangat suara tu. Kemudian Aziz bangun menuju ke bilik stor tu dan panggil, Anis, anak abah. Tak ada sebarang jawapan dan bunyi tangisan tu serta-merta hilang. Aziz jenguk ke dalam stor. Tak ada sesiapa pula dekat situ. Dia naik ke atas menuju ke bilik anaknya. Pintu bilik Anis dibuka perlahan-lahan. Kelihatan Anis tengah tidur sambil peluk patung teddy bear tu. Kemudian Aziz jenguk ke bilik dia. Isteri dia pun tengah tidur juga. Tiba-tiba perang. Bunyi pinggan pecah dekat dapur. Aziz terkejut dan terus berlari ke bawah nak tengok apa yang jadi. Belum sempat Aziz buka suis lampu, satu kelibat hitam terlihat dalam cahaya sama-sama berlari menembusi pintu belakang rumah dia. Aziz tergamam. Kelibat hitam tu nampak macam susuk tubuh kanak-kanak berusia dalam lingkungan 12 tahun. Tak jadi dia jenguk ke dapur. Aziz terus ke ruang tamu semula. Dia mula jadi tak tentu arah. Perasaan gemetar menyelubungi diri dia. Ya Allah, apa yang aku nampak tadi Aziz cuba tenangkan diri, tapi suara tangisan kanak-kanak tu kedengaran sekali lagi. Semakin lama semakin dekat dan semakin jelas. Aziz duduk terkaku atas sofa. Dia cuba buat tak dengar je suara tangisan tu dengan tonton TV sambil baca ayat suci. Tapi suara tu semakin dekat dan semakin dekat. Dan Aziz dapat rasakan ada sesuatu dekat belakang dia. Nak toleh ke tak nak ni? Nak toleh ke tak nak? Aziz jadi semakin tak menentu dan ambil keputusan untuk diamkan diri je. Namun suara tangisan tu masih lagi kedengaran dekat telinga kiri Aziz ni. Betul-betul dengar kuat dan jelas macam ada seorang kanak-kanak tengah menangis dekat tepi dia ni. Kemudian Aziz jeleng perlahan ke sebelah kiri dia, tapi tak ada apa-apa. Suara tangisan tu pun terus hilang. Aziz tarik nafas lega. Dia tutup TV dan terus naik ke bilik tidurnya. Tapi masa Aziz nak naik tangga tu, tiba-tiba jelmaan seorang kanak-kanak perempuan muncul depan dia sambil ketawa. Aziz punyalah terkejut. Dia nampak dengan jelas jelmaan kanak-kanak tu pakai kemeja tee berwarna putih dan berseluar pendek kuning paras lutut. Rambutnya kusut masai, cecah bahu. Paling mengejutkan, Aziz tengok kanak-kanak perempuan tu tengah peluk patung teddy bear berwarna merah jambu. Aziz segera laungkan azan dan serentak dengan tu, lembaga kanak-kanak tersebut terus gaib. Keesokan harinya, Aziz ceritakan kejadian tu pada isterinya. Mula-mula isteri dia tak percaya dan anggap Aziz hanya bermimpi. Tapi bila tengok keadaan Aziz yang demam tiba-tiba selama beberapa hari, baru Anissa percaya dengan cerita suaminya tu. Anissa mula teringat ada satu hari ni Anis pernah cerita dekat dia tentang kawan barunya lepas seminggu mereka berpindah dekat situ. Kata Anis, nama kawan baru tu Mimi. Mimi selalu main patung teddy bear dengan dia dan Mimi ada beritahu dia pernah tinggal dekat rumah ni dulu. Tapi sekarang Mimi dah pindah ke tempat lain katanya. Mimi tak suka tempat baru tu katanya. Masa tu waktu petang, Anis tengah main dekat halaman rumah. Mimi datang jumpa dengan Anis dan beritahu patung teddy bear warna merah jambu tu adalah patung kesayangan dia yang tertinggal dekat rumah tu. Dia datang sebab nak ambil patung tu. Tapi kemudian Mimi hadiahkan patung tu pada Anis asalkan Anis nak berkawan dengan dia. Mimi pesan, jaga teddy bear besar Mimi baik-baik ya, katanya. Mimi ada cerita juga tentang hidupnya. Ayah Mimi dulu meninggal dunia sebab kemalangan jalan raya. Lepas tu ibunya berkahwin lain. Mimi benci ayah tirinya sebab jahat dan suka pukul dia. Setiap hari Mimi kena dera. Ayah tirinya ugut, kalau Mimi bagi tahu ibu dia, Mimi akan kena dera lagi teruk. Rupa Mimi itu comot dan tak terurus.
Dia pakai kemeja T berwarna putih dengan seluar pendek warna kuning. Lepas peristiwa Aziz kena ganggu malam tu, mereka larang Anis main dengan patung teddy bear besar tu. Teddy bear tu dikunci dalam bilik store dan mereka buat keputusan berpindah ke rumah lain sebab takut sesuatu yang buruk terjadi pada Anis. Ketika tinggalkan rumah tu, Aziz dengan isterinya sedar Anis melambai-lambaikan tangan ke arah rumah tu. Sejak tu Anis tak lagi macam dulu, seorang kanak-kanak periang dan manja. Perangai Anis berubah. Dia selalu murung dan mudah marah. 2 bulan berada dekat rumah baru tu memberikan satu pengalaman yang tak dapat dilupakan oleh Aziz dan Anissa. Namun, apa yang pasti, Mimi adalah kanak-kanak misteri yang mungkin mati akibat jadi mangsa penderaan ayah tirinya. Kini, rumah besar dan cantik dekat Puchong tu sepi dan tak berpenghuni. Baru-baru ni, masa tengah kemas rak bacaan dekat bilik, Aini terjumpa sekeping gambar lama. Gambar 5 sahabat yang betul-betul menggamit kenangan Aini. Fina, Ima, Mia dan Suraya. 4 sahabat Khairi Aini masa belajar 5 tahun lepas dekat Kuala Lumpur. Tiba-tiba hati jadi sebab. Gambar tu bukan sekadar menggamit memori indah, ada juga kenangan pahit yang tak dapat Aini lupakan. Aini masih ingat lagi peristiwa tu berlaku pada satu malam beberapa bulan sebelum tamat pengajian mereka. Pukul 10.30 malam, Aini, Fina, Ima, Mia berpandangan sesama sendiri bila dengar rancangan Suraya. Mia bersuara, "Aku tak berani sangat lah. Benda macam ni bukan boleh buat main-main. Sekarang kalau jadi apa-apa, susah nanti. Kita bukannya berani sangat." "Lah kau ni nak takut apa? Kita kan ramai. Lagipun main-main je lah. Bukan sampai nak ke kubur pun." "Betul lah Mia, kita main-main je. Alah macam tak biasa pula. Lagipun malam ni malam Jumaat. Baru mencabar nak uji keberanian." Mereka terus mendesak. Nak tak nak, terpaksalah Mia mengalah walaupun ketika itu hati dia berbelah bagi. Mia pun pelik. Kenapalah kali ni hati dia berdebar-debar? Mungkin sebab permainan malam ni lain daripada yang pernah mereka main sebelum ni. Selalunya mereka suka main sorok-sorok, tak pun main tentu untuk sakat teman-teman bilik yang lain yang tidur lebih awal. Memang itulah rutin mereka 5 sahabat tu. Bila ada masa terluang, mesti akan muncul macam-macam ide untuk menyakat antara satu sama lain. Kebetulan malam tu Suraya baru selesai baca novel seram dan tergerak hati nak main permainan hantu-hantu. Yang bengang dah tentu si Mia ni. Tak pasal-pasal dia yang pilih untuk kena ikat, seperti yang dirancang tengah malam tu dekat bilik Suraya. Mereka berlima bersiap sedia nak main kapan-kapan. Lepas bentang sehelai kain cadar putih, mereka suruh Mia baring atas cadar tu. Sebenarnya Mia tak nak, tapi bila semua kawan-kawan dia dah pujuk, dia terpaksa aku juga akhirnya. Mia pun baring atas cadar putih tu. Aini bersuara, "Aku nak kapankan kau ni. Ada apa-apa pesanan tak sebelum kau mati ni?" Aku nak kahwin dengan puteri raja, boleh?" "Jangan berangan lah." "Okeylah, aku serius. Aku nak minta maaf banyak-banyak pada korang semua. Apa saja salah aku, maafkanlah. Aku nak pergi ni. Segala makam minam aku halangannya. Aku pun macam orang lain juga, tak lepas dari buat salah." Mia bercakap dalam keadaan sedih sangat sambil mengalir mata dia. Mereka semua terkedu. Hati Aini tiba-tiba berdegup kencang. Suraya bersuara, Mia, janganlah serius sangat. Kita main-main je lah." "Lah Mia, janganlah menangis macam ni. Tak apalah kalau kau tak nak main, kita main benda lain aje lah." Mia hanya terdiam. Wajahnya kelihatan sedih sangat. Walaupun hati mereka berempat mula berdebar-debar, mereka nekat teruskan juga permainan tu. Apatah lagi, Mia sendiri dah sedia untuk dikapankan. "Betul ke kau nak teruskan ni?" Aini tanya sekali lagi pada Mia sebelum Suraya kapankan dia. Mia mengangguk perlahan sambil berkata, "Kalau ada keranda lagi bagus kan? Lagi real." Berderau darah Aini bila dengar kata-kata Mia tu. Aini terus rasa tak sedap hati. "Aku main-main je lah. Tak apa, teruskan," kata Mia. Akhirnya mereka teruskan juga permainan tu. Kain putih dibungkus pada tubuh Mia, lalu diikat hujung kepala dan hujung kaki macam mayat. Kemudian lampu dipadamkan. Suasana jadi sunyi sepi. Mereka berempat masing-masing duduk dekat penjuru bilik.
peluk lutut sambil diamkan diri. Lebih kurang 10 minit kemudian, mereka buka lampu dan bebaskan Mia sebab mereka rasa seram sangat dan sepakat untuk hentikan permainan tu. Suraya, Fina dan Ima buka ikatan kain pada hujung kepala dan kaki Mia lah. Kelihatan Mia terbaring kaku dengan mata terpejam. Mia, bangunlah. Kita dah habis main ni, kata Suraya sambil gerak-gerakkan Mia. Perlahan Mia buka mata. Dia hanya tersenyum kelat pandang mereka berempat. Mia bersuara, aku rasa aku tak lama lagi lah. Tadi aku rasa macam betul-betul mati. Kalau betul-betul aku mati nanti, korang maafkan salah dan silap aku ya. Apa ni Mia? Janganlah cakap benda bukan-bukan macam tu. Tak baik lah. Lepas tu mereka pulang ke bilik masing-masing. Aini masih rasa tak sedap hati. Dia rasa macam ada sesuatu yang akan berlaku. Kata-kata Mia tadi betul-betul buatkan dia risau sangat. Keesokan harinya, mereka berempat terkejut bila dapat tahu Mia dimasukkan ke hospital sebab tiba-tiba demam panas. Mereka ingatkan demam panas biasa je, tapi masa mereka melawat Mia dekat hospital, keadaannya nampak kritikal. Dan yang lebih mengejutkan, bila 2 hari kemudian mereka dapat berita Mia meninggal dunia. Mereka sangat terkejut, susah nak terima. Mia yang sebelum ni sihat dan ceria tiba-tiba pergi dalam sekelip mata. Dalam masa yang sama, mereka rasa bersalah juga sebab suruh Mia jadi mayat pada malam tu. Paling sedih sekali adalah Suraya lah, sebab dia yang cadangkan Mia untuk dikapankan. Akhirnya permainan tu jadi kenyataan. Beberapa hari lepas Mia meninggal, ada kawan-kawan nampak lampu bilik Mia terpasang dengan sendiri pada waktu malam. Ada juga yang nampak kelibat seseorang macam Mia tengah berdiri dekat tingkap sambil tundukkan muka. Sekarang mereka semua dah bekerja dan Aini tak ambil kisah sangat dengan cerita-cerita mistik tu. Tapi sampai sekarang Aini masih tertanya-tanya, kalaulah mereka tak main permainan tu, mungkinkah Mia masih terus bergelak ketawa bersama mereka hingga ke hari ini? Kerja bawa teksi ni kadang-kadang nampak senang, tapi hakikatnya ia satu pekerjaan yang perlu kesabaran dan keberanian. Mungkin kita pernah dengar atau terbaca di mana-mana tentang pemandu teksi dirompak, disamun atau penumpang larikan diri sebab tak nak bayar duit tambang. Itu cerita biasa. Sebenarnya ada banyak lagi kisah yang kita tak tahu. Satu daripadanya berlaku ketika Lan dalam perjalanan pulang lepas hantar penumpang ke KLIA. Masa tu kalau tak silap Lan, jam lebih kurang pukul 2 pagi. Sampai dekat satu bulatan, dia hilang arah sebab tak nampak susul jalan keluar. Lepas 3 kali pusing bulatan tu, baru dia jumpa jalan. Lan sendiri tak faham kenapa boleh jadi macam tu, sedangkan masa tu dia tak mengantuk pun dan fokus dia memandu. Tapi mata dia macam dia tutup. Nasib baik tak kemalangan. Pernah satu hari tu, lebih kurang pukul 4 pagi, Lan terjaga dari tidur bila terdengar bunyi ketukan pada cermin tingkap teksi. Masa tu dia tengah tidur dalam teksi dekat hentian kajang. Lan ingatkan ada orang nak naik teksi ke, tapi bila dia buka mata, tak nampak sesiapa pun. Lan pun sambung tidur semula. Tak lama kemudian terdengar bunyi ketukan tu lagi. Bila dia buka mata, tak ada sesiapa pun. Lepas tu Lan tegakkan badan. Barulah dia nampak ada seorang budak lelaki berkepala botak, tak berbaju, berdiri dekat tepi teksi. Dari saiz badannya, Lan rasa budak lelaki tu dalam lingkungan umur 3 atau 4 tahun lah. Pelik, dari mana datangnya budak tu? Sedangkan waktu tu keadaan lengang, tak ada orang langsung dekat hentian tu. Lan tak keluar. Dia terus diamkan diri dalam teksi sampai hari cerah. Kadang-kadang Lan takut nak bawa teksi, lebih-lebih lagi pada waktu malam. Kalau hantar penumpang pada waktu malam dekat kawasan yang agak sunyi atau tempat yang tak biasa dia pergi, Lan takkan pandang cermin pandang belakang. Biasanya dia akan alihkan cermin tu ke arah lain sebab tak nak tengok apa-apa kalau sesuatu terjadi kat belakang. Mana tahu penumpang tu sebenarnya bukan manusia. Misalnya tak berapa lama dulu, kawan Lan yang bernama Hamid pernah kena seorang penumpang lelaki tahan teksi dia tepi jalan. Kata lelaki tu dia nak ke satu tempat yang terletak berhampiran dengan kondominium Highland Tower. Sampai dekat tempat yang dituju, Hamid dah mula rasa tak sedap hati. Dia rasa seram sejuk je. Suasana dekat situ gelap dan dipenuhi berluka. Perlahan dia berhentikan teksinya bila penumpang tu minta diturunkan. Hamid pelik lah, kenapa perempuan tu nak turun dekat sini pula? Sebab tak ada apa-apa dekat kawasan tu, melainkan dua buah blok kondominium yang dah dikosongkan. Hamid dah rasa meremang. Dia terus pandang penumpang tu dari cermin pandang belakang.
Hamid terkejut bila tengok wajah pemuda tu. Sangat mengerikan. Mukanya hancur, berlumuran darah dan dipenuhi ulat. Hamid mengucap panjang. Dia terus pecut teksinya pulang. Dekat seminggu jugalah Hamid demam. Satu lagi kisah berlaku pada kawalan bernama Zamri. Masa tu pukul 3.30 pagi dekat kawasan Hentiang Kajang. Lan dengan beberapa orang kawan dia tengah duduk berbual. Zamri pula tidur dalam teksi dia. Masa mereka tengah berbual, tiba-tiba Lan nampak Zamri bangun, kemudian keluar dari teksinya. Tak lama lepas tu, dia pandu teksinya menuju ke arah jalan Sungai Kantan dekat dengan stesen komuter UKM. Tak berapa lama kemudian, Zamri balik semula ke Hentian Kajang dan keluar dari teksinya menuju ke arah Lan dengan kawan-kawan dia dengan muka pucat dan berpeluh-peluh. Jadi mereka semua tenangkan Zamri. Lepas tu barulah si Zamri ni bercerita. Menurut kata Zamri, masa dia tengah tidur tadi, ada seorang gadis Melayu bertudung ketuk cermin tingkap teksinya dan minta dihantarkan ke Sungai Kantan. Zamri bersetujulah. Tapi sampai dekat Sungai Kantan, gadis yang tumpang teksinya tadi tiba-tiba gaib, entah ke mana. Lan dan kawan-kawan yang lain terkejut dengar cerita Zamri tu sebab mereka tak nampak pun gadis yang Zamri maksudkan tu. Mereka hanya nampak Zamri seorang je dalam teksi tu. Lepas kejadian tu, Zamri jadi trauma. Kisah kena tahan dengan Pontianak pula ada dua orang kawan dan pernah kena, Yazid dengan Samsudin. Masa tu Yazid memandu teksinya dekat Putrajaya lebih kurang pukul 3 pagi. Di tepi jalan ada seorang perempuan berbaju kurung tahan teksi dia. Yazid dah terlepas sebenarnya, tapi masa Yazid nak mundur tu teksi dia nampak daripada cermin pandang belakang tu perempuan berbaju kurung tu sebenarnya Pontianak. Perempuan tu pakai baju jubah berwarna putih, rambutnya panjang mengurai sampai ke kaki. Cepat-cepat Yazid terus pecut teksinya tinggal ke tempat tu. Teksi Samsudin pula ditahan seorang perempuan masa dia dekat Bangi. Waktu tu lebih kurang pukul 1.30 pagi. Dia nak pulang lah lepas hantar penumpang dekat sana. Dalam perjalanan tu ada seorang perempuan tahan teksi dia tepi jalan berhampiran Pondok Hentian Bas. Bila dia berhenti teksinya, perempuan tadi dah hilang dari pandangan. Paling teruk diganggu ialah kawan dia yang bernama Baharum, kawalan lah. Cerita ni dah lama berlaku dalam tahun 90-an. Tempatnya Lan tak ingat. Yang lain ingat Baharum kata nak hantar penumpang wanita pulang ke rumah pada waktu tengah malam. Jalan nak ke rumah wanita tu agak sunyi dan gelap. Sampai dekat satu tempat, wanita tu suruh berhentikan teksi dia. Terpinga-pinga Baharum bila dia tengok kawasan tu dipenuhi kubur. Tak ada rumah pun yang kelihatan. Baharum tanya rumah wanita tu. Kata wanita tu rumahnya dekat ujung sana, bersebelahan dengan kawasan kubur. Belum sempat Baharum minta duit tambang, wanita tadi terbang melajang sepantas kilat. Zoom! Baharum terus pengsan tak sedarkan diri. Keesokan paginya baru Baharum tersedar. Teksinya tersadai atas kubur sampai terpaksa guna kren untuk keluarkan teksi dia. Kalau dekat Bangi ni, Kampung Limau Manis dekat Sungai Merap antara tempat seram paling popular di kalangan pemandu teksi. Bagi tambang RM40 pun mereka takkan masuk lepas waktu tengah malam. Dekat sana cukup terkenal dengan kemunculan hantu wanita gendong anak. Ramai pemandu teksi yang dah terserempak dengan lembaga tu, terutama pada waktu malam dan hujan renyai. Masa tinggal dekat Gombak 15 tahun lepas, Hamid. Oh, nama Hamid lagi. Hamid ni selalu ikut jalan Gombak lama dari arah Setapak menuju ke Greenwood. Ketika itu jalan taklah secantik macam sekarang ni. Di kiri kanannya banyak hutan belukar. Pada waktu malam, kebanyakan jalan dah mulai sunyi. Apatah lagi, masa tu bukan semua kawasan ada lampu jalan. Sekarang ni, walaupun dah berpindah ke Negeri Sembilan, sesekali Hamid turun jugalah dekat sana. Walaupun jalan tu dah cantik dan selesa sekarang ni, namun dia tak akan lupakan satu peristiwa yang berlaku pada awal tahun 80-an dulu. Masa tu, lebih kurang pukul 9 malam, Hamid dalam perjalanan pulang lepas hadiri satu seminar di sebuah hotel dekat Genting Highland. Macam biasa, Hamid akan lalu ikut jalan Gombak lama tu untuk pulang ke rumah. Masa dia nak sampai di simpang 3 antara Greenwood dan Mimaland, kereta Hamid ditahan oleh seorang gadis belasan tahun. Nampak macam nak berjalan jauh sebab gadis tu bawa beg yang agak besar. Wajahnya agak pucat, macam orang sakit. "Bang, boleh tumpangkan saya?" kata gadis tu.
Menurut gadis tu, dia nak pulang ke kampungnya di Bentong, Pahang. Hamid cakap lah, dia tak lalu jalan yang menuju ke arah Lebuh Raya Karak. Tak apa, kata gadis tu. Dia tak kisah walaupun tak sehaluan jalan. Dia minta Hamid turunkan dia di persimpangan ke arah Bentong sebaik sampai dekat Greenwood nanti. Hamid pun setujulah. Masa dalam kereta, Hamid berborak dengan gadis tu. Namanya Haryati. Kata Haryati, dia salah seorang pelajar tahun akhir di sebuah pusat pengajian tinggi dekat Shah Alam dan tinggal dekat Batu Empat, Gombak dengan seorang kawan yang juga belajar dekat tempat yang sama. Kebetulan dia tengah bercuti, sebab itulah dia nak pulang ke kampungnya di Pahang. Ikut perancangannya, Haryati akan pulang dengan kawan dia. Tapi kawan dia ada rancangan lain dan terpaksa batalkan hasrat ikut dia. Terpaksalah Haryati pulang seorang diri. Apa yang menimbulkan pertanyaan di hati Hamid ialah suara si Haryati ni agak lemah. Kadang-kadang dia terbatuk-batuk. Hamid tanya, dia sakit ke? Demam katanya. Tak lama pun perbualan mereka, lebih kurang 5 minit je sebelum mereka sampai di Greenwood. Sebelum turun, Hamid sempat tanya macam mana Haryati akan teruskan perjalanan dia. Haryati bersuara, saya akan tumpang orang lagi bang. InsyaAllah mesti sampai di Bentong nanti. Hamid teruskan perjalanan. Sampai rumah, Hamid terus mandi. Entah kenapa malam tu dia rasa tak sedap badan, macam nak demam. Lepas mandi tu, Hamid terus telan Panadol, kemudian tidur. Keesokan harinya bila terjaga, kepala Hamid berdenyut, suhu badan tinggi. Yang peliknya, dalam keadaan demam tu, Hamid asyik teringat pada Haryati. Firasat dia mengatakan ada sesuatu yang tak kena dengan gadis tu. Tapi disebabkan tubuh dia lemah akibat demam, Hamid hanya terperap je dalam rumah tu. Hari ketiga, barulah keadaan dia beransur pulih. Tak tunggu lama, Hamid capai kunci kereta dan terus ke tempat Haryati belajar. Gombak dengan Shah Alam bukannya jauh sangat. Hamid ajak seorang lagi kawan baik dia yang bernama Joe. Joe ni pernah menuntut dekat IPT tu. Dia tahu lokasi dan selok-belok bangunan pusat pengajian tu. Dalam perjalanan, Hamid ceritakan pada Joe apa yang berlaku. Bila sampai sana, berdasarkan maklumat dari perbualan Hamid dengan Haryati malam tu, Hamid dengan Joe cuba bertanyakan tentang gadis tersebut di sekitar Dewan Kuliah Pelajar yang ambil jurusan yang sama. Bila Hamid cerita tentang rupa paras Haryati, usianya dan kampungnya, beberapa pelajar yang dia tanya tu terdiam. Kening mereka berkerut dan saling berpandangan. Abang tunggu sini kejap, kata salah seorang pelajar tu, kemudian berlalu pergi. 10 minit kemudian, dia datang bawa sekeping kertas yang ada gambar pengenalan kad pelajar yang dah difotostat. Ya, inilah Haryati, kata Hamid. Sekali lagi pelajar-pelajar tu saling berpandangan. Kata mereka memang betul Haryati adalah pelajar di jurusan tersebut. Tapi itu 2 tahun yang lalu. Maksudnya, Hamid tak faham dengan penjelasan para pelajar tu. Bang, Haryati dah hampir 2 tahun meninggal dunia sebab demam panas. Masa tu baru semester 2. Dia nak pulang ke kampungnya di Pahang, tapi tak sempat. Hanya jenazahnya yang dibawa pulang ke kampung. Hamid terkejut. Ini bermakna Haryati yang dia tumpangkan malam tu bukan manusia. Sampai sekarang Hamid mengelak dari lalu simpang 3 antara Gombak, Greenwood, Mimalen pada waktu malam. Kalau ada yang guna jalan tu waktu malam dan ternampak ada seorang gadis bawa beg besar nak tumpang kenderaan, fikirlah 3-4 kali sama ada nak bagi tumpang atau tak. Okey, itu dia 5 kisah yang sempat saya kongsikan hari ni. Kalau anda suka dengan video ni, tengok video ni pula. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.